Adakah anda tahu bahawa Malaysia ada hubungan baik dengan Cuba yang pada masa itu masih lagi sebuah negara komunis? Sebut sahaja Cuba, mesti kita terfikirkan komunis, Fidel Castro, Che Guevara dan juga cerut. Itu adalah perkara yang sinonim dengan Cuba. Tetapi adakah anda tahu bahawa negara kita ada hubungan dengan Cuba? Pada 2018, Duta Besar Cuba, Ibet Fernandez Hernandez, ada mencadangkan supaya Malaysia dan Cuba pulihkan hubungan mereka macam dahulu. Beliau juga ada sebut pasal hubungan mereka yang renggang sejak dalam tempoh 2 dekad yang lalu. Dari kata-kata beliau itu, maksudnya Malaysia dahulu memang rapat dengan Cuba. Bagaimana sebenarnya dua negara yang sangat berlainan ideologi ini boleh ada perhubungan? Malaysia berkawan dengan Cuba walaupun perang sedang meletus. Hubungan antara Malaysia dan Cuba telah bermula agak lama, iaitu sejak Perang Dingin pada tahun 1975. Hendak dijadikan cerita Cuba antara negara yang terlibat dengan Perang Dingin. Perang Dingin ini pula berlaku selepas Perang Dunia Kedua, iaitu apabila Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet bergaduh sesama sendiri. Walaupun mereka tidak mengisytiharkan perang, tetapi satu dunia melihat bagaimana mereka berlumba-lumba menunjukkan siapa yang paling hebat apabila masing-masing menunjukkan senjata dan dengan meletakkan satelit mereka di angkasa. Pada mulanya Cuba mengambil pendekatan tidak berpihak kepada mana-mana pihak, sehinggalah Amerika cuba untuk menyerang negara itu. Walau bagaimanapun Amerika gagal semasa pencerobohan Bay of Pigs, merujuk kepada tindakan Amerika untuk menghapuskan Fidel Castro, iaitu Presiden Cuba pada masa itu dari kuasa pencerobohan tersebut. Kesatuan Soviet USSR pula sebaliknya membekalkan senjata nuklear pada Cuba, menyebabkan perang nuklear hampir berlaku. Nasib baiklah ia sempat dihalang apabila Amerika dan USSR bersetuju untuk tidak membekalkan senjata dan menakluk Cuba lagi. Kalau diikutkan, siapa yang hendak berhubungan dengan negara yang terlibat dengan peperangan? Tetapi Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak lain daripada yang lain. Dialah yang memulakan hubungan ini di mana dia percaya yang Malaysia patut memperluaskan hubungan di luar negara Commonwealth dan termasuk negara-negara komunis seperti Kesatuan Soviet. Pelbagai persamaan antara Malaysia dan Cuba yang menjadikan dua buah negara ini rapat. Bukan itu sahaja, Cuba dan Malaysia juga mempunyai persamaan. Contohnya macam Malaysia dan Cuba adalah anggota Grup 77, iaitu sekumpulan negara membangun yang membantu ekonomi masing-masing. Pergerakan negara-negara berkecuali 6 dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu selain menjadi sebahagian daripada kerjasama Selatan-Selatan. Bukan setakat itu sahaja, kedua-dua negara ini juga sebenarnya berkongsi lebih daripada sekadar gabungan politik. Dan mungkin sebab inilah kita dan Cuba dahulu rapat. Perhubungan antara Malaysia dan juga Cuba menjadi semakin erat ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana Cuba telah membuka sebuah kedutaan di Malaysia pada tahun 1997, manakala Malaysia pula membuka kedutaan di Havana pada tahun 2001. Malaysia membuka kedutaan agak lambat kerana krisis keuangan Asia pada ketika itu. Tetapi pembukaan kedua-dua kedutaan itu hanyalah sebahagian daripadanya. Bukti sebenar yang menunjukkan hubungan ini semakin kuat adalah melalui kunjungan peringkat tertinggi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Fidel Castro pada tahun 1997 dan juga 2001. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga berkawan dengan Fidel Castro dan juga adik lelakinya Raul Castro. Lawatan ini tidak terhenti setakat zaman Tun Dr. Mahathir sahaja. Tetapi Perdana Menteri selepasnya juga, Tun Abdullah Ahmad Badawi, pernah melawat Cuba, iaitu pada tahun 2004 dan juga 2006. Cuba dan Malaysia membantu satu sama lain dalam bioteknologi, pendidikan dan ekonomi. Perdagangan Malaysia dan Cuba bermula pada tahun 60-an. Tycoon gula, Robert Kwok, memulakannya dengan import gula. Dia membangunkan hubungan baik dengan bekas Presiden saya, Fidel Castro, kata Duta Cuba Hernandez, sebagaimana dipetik dari artikel Chili Sauce. Jadi bermakna Malaysia dan Cuba bukanlah asing sangat pasal perdagangan. Malaysia juga mengeksport perabot ke Cuba, barangan komputer dan juga makanan. Ini bukan bermakna makanan kita sangat sedap, tetapi Cuba cuba untuk memastikan tiada masalah bekalan makanan dalam negara mereka.
Sebagai balasan, Cuba mengekspor ceruk, gula kasar, kopi, ais krim, bir dan nikel matte iaitu sejenis logam. Bukan itu sahaja, Cuba juga mengekspor tenaga kerja iaitu pelajar perubatan ke Malaysia, seperti yang dilakukan Indonesia, Bangladesh dan juga Nepal yang mengekspor tenaga kerja ke negara kita. Perkara ini cuma terjadi apabila adanya penerokaan bersama, joint exploration, antara kedua-dua buah negara ini. Cuba mengekspor pelajar perubatannya kerana sistem pendidikannya dikatakan menghasilkan pelajar perubatan terbaik dan sebab sistem pendidikan mereka itu yang sangat bagus. Malaysia juga menghantar pelajar kita yang menerima beasiswa penuh untuk belajar perubatan di Cuba. Hernandez memaklumkan, sebagaimana yang dipetik dalam artikel Chili Sauce, 23 orang rakyat Malaysia berjaya bergraduasi sebagai doktor dalam bidang perubatan di Cuba. Sebagai balasan, Cuba dari pelbagai profesion melanjutkan pelajaran pasca siswazah mereka di Malaysia. Perkara ini nampak biasa kerana ada sahaja warga negara lain yang sambung belajar di sini. Tetapi apa yang menariknya, warga negara Cuba dialu-alukan untuk menyertai program kerjasama teknikal Malaysia yang menekankan pembangunan sumber manusia melalui latihan penyediaan dalam pelbagai bidang, seperti hubungan diplomatik dan alam sekitar. Dan disebabkan bidang perubatan Cuba yang hebat, kedua-dua buah negara bekerjasama dalam industri farmasetikal. Cuba juga dikenali kerana mencipta vaksin. Negara ini yang mempelopori vaksin kanser paru-paru pertama di dunia. Para saintis Cuba juga bergabung dengan Malaysia untuk menguji vaksin untuk demam denggi, kanser, AIDS dan hepatitis B. Dan bagi membalas budi Cuba, Malaysia cuba untuk membantu negara itu melalui kerjasama antara Petronas dan Cuba Petroleo untuk mencari minyak dan gas asli di perairan Cuba bersama dengan syarikat minyak lain. Malangnya terdapat laporan tentang kedua-dua syarikat ini gagal bukan sekali, tapi 3 kali untuk mencari minyak. Ia gagal begitu teruk sampaikan syarikat minyak dari negara lain pun angkat kaki dari penerokaan ini. Walaupun Malaysia dan Cuba nampaknya telah buat banyak pertukaran produk dan perkhidmatan, Cuba mempunyai rancangan untuk menceburi industri yang lebih berpotensi seperti pelancongan sebab Malaysia mempunyai pengalaman lebih dalam industri ini. Walaupun ia masih dalam peringkat perancangan, rakyat Malaysia sebenarnya boleh pergi ke Cuba tanpa visa sampai 3 bulan. Sama macam travel ke Korea Selatan. Jikalau hubungan antara dua negara ini cemerlang dan kuat, kenapa Duta Cuba Hernandez pada 2018 membangkitkan isu perdagangan dua hala yang kini dijalankan melalui negara ketiga dan bukannya secara langsung? Hernandez juga mendakwa tidak banyak kemajuan dalam tempoh 10 tahun yang lalu dan Malaysia tidak ada sebarang pelaburan di Cuba. Jadi apakah maksudnya? Walaupun ia mungkin terjadi akibat sekatan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap Cuba selepas Fidel Castro menjadi Presiden Cuba, Hernandez, Duta Besar Cuba, bagi tahu satu perkara yang berbeza. Sekatan imuniti diplomatik mampu dipengaruhi. Isu-isu utama adalah promosi dan kekurangan misi perdagangan ke Cuba dan datang ke Malaysia untuk meneroka peluang perniagaan. Memetik artikel Chili Sauce, Hernandez juga menjelaskan kepada mereka macam mana perdagangan itu dijalankan terutamanya melalui negara ketiga. Tapi ini tidak bermakna hubungan kita tidak baik. Dia menyebut macam mana kedua-dua negara berada di peringkat politik dan sokongan bersama di antara negara-negara ini selalu berjaya. Sebenarnya ia dapat dilihat apabila Malaysia bersama-sama dengan 190 negara lain mengundi menentang sekatan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan sokongan itu tidak berakhir di sana. Kita menyokong penentangan sekatan ini melalui kempen seperti Unblock Cuba dan pendedahan media. Tun Dr. Mahathir sendiri mengutuk Amerika Syarikat yang menegur hak asasi manusia ke negara lain. Anda tak boleh mendapatkan penyelesaian dengan membunuh berjuta-juta. Petikan ucapan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad di kuliah awam mengenai hubungan Malaysia dan Cuba. Persoalan utamanya adalah mampukah kita mengembalikan status BFF dengan Cuba daripada membina perhubungan dengan Cuba yang dalam masalah sehinggalah membuat pertukaran sumber
Malaysia dan Cuba yang bermula secara formal berjaya menjadi kawan baik, dan kita juga nampak yang Cuba memandang tinggi terhadap Malaysia, terutama sekali apabila kita membantu mereka pasal sekatan itu. Fidel dan Raul Castro sendiri memang respect kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memetik artikel dari Chili Sauce, harapan Cuba adalah untuk mengatasi tempoh tidak bergerak dalam hubungan dua hala dan meneruskan dengan pelbagai peluang yang wujud di kedua-dua negara. Dalam kerjasama dunia hari ini, komplementasi dan kerjasama sangat penting, kata Hernandez. Duta Cuba nampaknya sangat berharap dan berusaha sebaik mungkin untuk menghidupkan semula hubungan ini. Dan sekarang, macam mana pula dengan pendirian kita?